Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 3 Disember. Sabah lancarkan pelan tindakan strategik SPA yang baharu bagi menangani cabaran dan memanfaatkan peluang meningkatkan pemuliharaan dan pengurusan lanskap nadi Kepulauan Borneo. Beberapa pembaharuan diperkenal termasuk memberi tumpuan kepada usaha melaksanakan anjakan strategik yang kritikal bagi menggerakkan inisiatif Heart of Borneo HOB Sabah yang menjurus kepada pemuliharaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sabah mencapai kemajuan besar dalam pelaksanaan program dan projek yang ditetapkan dalam Pelan Tindakan Strategik Sabah kedua. Bagaimanapun, susulan perubahan pantas lanskap ekonomi, sosial dan alam sekitar, SPA baharu 2021-2030 perlu untuk membina pencapaian yang lebih mantap. Pencapaian itu didukung oleh kekuatan inisiatif HOB Sabah termasuk komitmen kerajaan negeri dan persekutuan terhadap inisiatif tersebut sebagai kesinambungan dasar dan keupayaan untuk pihak berkepentingan utama bekerjasama memanfaatkan jenama HOB untuk pembiayaan dan perkongsian baharu. Demikian ucapannya sempena Majlis Perasmian Simposium Heart of Borneo Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Heart of Borneo Sabah mewakili 60% lanskap Heart of Borneo Malaysia dan memiliki satu daripada khazanah biodiversity terkaya di dunia. Majlis Tertinggi Parti Solidariti Tanah Airku Staf Sabah dijangka memutuskan sama ada keluar atau terus kekal bersama Gabungan Perikatan Nasional PN minggu depan. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ketetapan itu perlu dibuat susulan keputusan parti itu menyokong kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada media, Datuk Jeffrey berkata, keahlian parti itu dalam PN sudah tidak relevan berikutan penyertaan staf Sabah dalam Kerajaan Perpaduan peringkat persekutuan. Kita sudah bincang dalam Biro Politik dan kita akan mengumumkan dalam minggu inilah. Tunggu dululah keputusan partilah. Dalam perkembangan lain, ketika mengulas insiden kanak-kanak yang dibaham buaya di Lahad Datu, Datuk Jeffrey berkata, populasi buaya di Sabah kini semakin membimbangkan. Justru sudah tiba masanya semua pihak berkepentingan mencari jalan untuk menangani masalah itu. Dalam kejadian Khamis, kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun dipercayai dibaham buaya ketika berada di pesisir laut bersama bapanya. Bapa mangsa turut mengalami kecederaan parah di kepala dan badan. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengharapkan kerajaan yang baharu dibentuk dapat menyelaras bajet keselamatan daripada 1% kepada 1.5% agar keupayaan pertahanan dapat disesuaikan dengan senario lanskap keselamatan semasa. Harapan itu disuarakan Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani memandangkan pihaknya berdepan cabaran terpaksa beroperasi dengan aset yang lama selain kekangan bajet yang bukan sahaja dikuatiri menjejaskan kesiagaan dan kemampuan malah merisikokan keselamatan warganya ketika melaksana penugasan. Harapan sama turut disuarakan Panglima Angkatan Kapal Selam Laksmana Pertama Muhammad Razib Tahir. Keperluan kapal selam adalah salah satu daripada 5 yang kita sasarkan itu. Kita maklum tentang keperluan meneruskan program LCS. Ya, kita juga berharap kerajaan merealisasikan LMS batch kedua dan berharap kerajaan melihat keperluan untuk MRSS, Multi Role Support Ship, and of course elemen kelima iaitu kapal selam. Beliau ditemui media sempena Majlis Pemakan Lencana Kepakaran Kapal Selam tahun 2022 di Markas Pemerintahan Kapal Selam Kota Kinabalu. Seramai 30 anggota TLDM berjaya menamatkan kursus kelayakan kapal selam tahap 1 di Pusat Latihan Kapal Selam PLKS Markas Pemerintahan Kapal Selam Kota Kinabalu. Program Jelajah Kawalan Peranti Perubatan Fasah Endemik, anjuran pihak berkuasa peranti perubatan MDA wajar diperluas ke seluruh negara. Ia penting bagi meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang ramai berkaitan peranti perubatan serta mendalami peranan MDA memastikan orang ramai mendapat akses kepada peranti perubatan selamat dan berkesan.
Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Rosnani Mudin berharap semua agensi kerajaan, badan swasta, institusi pengajian tinggi dan orang awam dapat berganding bahu menyokong usaha digerakkan MDA. Datuk Dr. Rosnani berucap merasmikan program jelajah kawalan peranti perubatan fasa endemik di Kota Kinabalu. MDA merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kesihatan yang ditubuhkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2012 untuk melaksana dan menguatkuasakan rangka kerja kawal selia peranti perubatan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012. Ia bagi menangani isu kesihatan dan keselamatan awam berkaitan peranti perubatan selain memudahkan perdagangan dalam industri peranti perubatan. Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud memberi jaminan gangguan bekalan air yang dialami penduduk di kawasan Universiti Utama Kondominium UUC sejak tahun lepas akan diselesaikan segera. Jelasnya pertemuan akan diadakan dengan pihak Jabatan Air bagi membincangkan isu tersebut. Jadi saya meminta agar pihak pengurusan dapat meneliti aduan-aduan yang telah dibuat oleh penduduk. Dan saya sendiri saya akan berjumpa selepas ini, saya akan berjumpa dengan Jabatan Air untuk mendengar sendiri penjelasan daripada Jabatan Air apa yang berlaku. Jadi selepas itu baru kita akan dapat keputusan solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Saya sebagai penduduk UUC berharap ini masalah air, isu air dapat diselesaikan dengan cepatlah. Pasal isu air ni penting bagi kehidupan. Macam saya tinggal di sini, saya berniaga di sini. Kita balik, dia tutup awal sampai jam 8 dia tutup. Kita jam 9 baru balik, tiada air. Masalah lah bagi kami yang sudah berkeluarga, apa semua begitulah. Sebagai penduduk tetap UC kan, harap masalah air ini dapat diselesaikanlah sebelum ujung tahun ni. Kalau boleh catuan ni dibuat sebanyak 3 kali lah untuk jabatan Sekarang kan hanya 2 kali sehari. Kalau boleh dibuat pagi, tengah hari dan malam. Beralih ke perkembangan COVID-19, kes harian terus mencatat peningkatan dengan 173 kes baru direkodkan semalam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menerusi kenyataannya memaklumkan pertambahan itu berpunca akibat peningkatan kadar positiviti daripada 10.31% kepada 11.22% walaupun jumlah sampel ujian kurang sedikit iaitu 1,542. 7 daerah merekodkan kes 2 angka yang melibatkan Kota Kinabalu, Kota Belud, Penampang, Papar, Tuaran, Putatan dan Kota Marudu. Manakala 10 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu antaranya Beluran, Kinabatangan, Kuala Penyu, Kunak dan Nabawan. Penganjuran program memperkasa ummah khususnya generasi muda perlu diperbanyak. Ini kerana program berkenaan menampilkan ahli panel berpengalaman serta berilmu pengetahuan dalam aspek peningkatan nilai dan pembangunan modal insan. Demikian ucapan pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidar Khan Bahadar ketika Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Kolej Teknikal Yayasan Sabah KTYS Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Korporat Yayasan Sabah, Hanafiah Diman. Terdahulu berucap Ketua Pegawai Eksekutif KTYS, Haji Samin Ongki berkata, forum ini menarik minat warga kolej termasuk yang bukan beragama Islam kerana pengisiannya yang menjurus ke arah peningkatan ilmu. Panel forum terdiri daripada pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah, Ustaz Dr. Sarip Abdul, Ketua Bahagian Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah, Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak, sementara penolong pengarah operasi Yayasan Dakwah Islamiyah Sabah, Ustaz Ramli Daud sebagai moderator. Turut hadir yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Sapawi Ahmad. Sabah memperuntukkan 97.5 juta ringgit bagi pembangunan belia dan sukan yang dijangka membantu mengurangkan kadar pengangguran belia di negeri ini. Belia yang ditemui berharap peruntukan tersebut turut membantu meningkatkan kemahiran dimiliki untuk kelangsungan taraf hidup yang lebih baik. Dalam pada itu, Majlis Belia Sabah menyatakan komitmen untuk terus memajukan belia menerusi usaha mengetengahkan sekretariat ekonomi melalui penubuhan koperasi belia di setiap daerah.
gerakan program bisnes rentas negara serta pelaksanaan program komuniti bisnes tempatan yang berpotensi menyediakan peluang pekerjaan. Pihak KBS ini akan berusaha untuk membuat satu konsortium untuk membantu para belia yang berada dalam bidang keusahawanan untuk diberi bimbingan dan latihan secara komprehensif. Jadi ini mungkin salah satu lagi inisiatif KBS yang mampu melonjakkan para usahawan ataupun para belia kita yang tiada kerjaya tetapi berminat untuk mencari bidang keusahawan untuk terus membina kerjaya, seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada orang lain untuk bersama-sama dalam aspek keusahawanan. Saya berharaplah semoga bajet yang diperuntukkan ni membolehkan belia-belia di Sabah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih lagi. Harapnya banyak peluang pekerjaan yang akan diberikan kepada anak-anak muda, khususnya kepada fresh graduate dan sebagainya lah untuk menangani isu kemelesetan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Saya berharap agar dapat membantu para belia Sabah, terutamanya dalam peluang pekerjaan. Contohnya membuat program-program yang memberi peluang pekerjaan kepada para belia. Contohnya seperti membuat kek dan pastry, menjahit, videografi dan sebagainya untuk membantu belia-belia dapat menjana pendapatan dan mendapat peluang pekerjaan. Semoga bajet yang diberikan ini dapat membantu dalam pembangunan belia, terutamanya bagi dapat mengurangkan kadar pengangguran yang kini tinggi di Sabah ini, dan semoga dengan begitu kadar pengangguran dapat dikurangkan apabila banyak program-program yang disediakan untuk pembangunan belia. Belanjawan ini juga mampu sekaligus meningkatkan pendapatan dan meluaskan pasar ekonomi lagi bagi pembangunan negeri Sabah. Harapan saya untuk program yang sedemikian dapat diteruskan lagi sehingga ia mencapai target yang lebih besar. Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 3 Disember berakhir di sini. Saudara, bahaya COVID-19 masih ada. Terus utamakan kawalan kendiri kita, jaga kita. Saya Nur Hazimah Radik. Salam hormat.